Okay. Jadi berapa kamu dapat F untuk graviti? 0.9. 0.49 Sampai juga kan? 0.49. Jadi apa yang kamu boleh simpulkan? Kenapa dua ni sama? Sekejap. Kenapa dia sama? Sebab dia merupakan daya. Ha? Kenapa Yep. sama daya memusat ni dengan daya graviti yang tarik pemberat ni? Dia Apa yang menyebabkan objek tu bergerak dalam satu bulatan? daya graviti. Daya graviti lah kan? Jadi Ya. jadi dia macam ni konsep dia. Kalau kata daya graviti tu bertindak pada satu objek, lepas tu macam ni kan? Kan daya graviti ni dia ketarik ke satu daya yang tarik ke arah pusat bumi kan? Betul? Jadi kalau kata sebenarnya kamu punya daya memusat ni datang daripada daya graviti lah. Jadi patutnya bila kamu buat eksperimen ni memang sama patutnya antara F graviti ni dengan F memusat. Sebab F memusat ni datang daripada F graviti ni. Jadi kalau kata kamu boleh guna untuk check ni, kalau data kamu tepat yang ni, kamu akan dapat dua-dua ni hampir. Yang ni untuk kamu boleh guna untuk rujukan. Sekejap kita nak guna F memusat dengan FG ni, kenapa dia sama ni kita nak guna sekejap lagi. Konsep juga tu. Okay, jadi kamu faham tak macam mana nak kira ni? Cikgu nak kamu teruskan sampai kamu dapat data ke 0.25 ni. Lepas tu kamu kena balik, kamu kena plotkan graf V kuasa 2 melawan F. Kalau kamu plot graf ni, kalau kamu dapat data ni cantik, kamu akan dapat graf berkadar langsung. Jadi kalau dia kata plot graf V kuasa 2 melawan F, maknanya paksi Y dia V kuasa 2. Paksi X dia adalah F. Jadi cikgu buat satu lagi dengan kamu, cikgu cari yang second one ni. Tapi lepas ni balik kamu kena siapkan eksperimen ni. Cikgu akan bagi kamu link simulation ni. Alright. Jadi kita reset balik. Nampak yang ni time untuk tadi tu kita reset. Jadi sekarang ni kita ubah apa? Washers. Berat washer. Berat ni supaya jadi berapa? Jadi berapa pula? Jadi 10 kan sebab yang ni 100 gram kan? Jadi kadang-kadang kalau kamu picit ni dia tak keluar nombor yang kamu nak kan. Tapi hari ni alhamdulillah dia keluar nombor yang kita nak. Jadi 10 maknanya 100 gram. Jadi kita repeat eksperimen tadi. Kita start balik lepas tu kita kira 10 ayunan. Kamu rasa masa dia berkurang ke bertambah? Bertambah. Berkurang. Itu kita check siapa betul. Alright, kita start. Ingat macam nak kira sebab nanti kamu kena buat sendiri tau. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cikgu saya punya lag yo. 8, 9, 10. Okay, yang ni cikgu picit. Ya ke? Dia rotate. Lekat yo. Tak apa. Cikgu rasa line waktu ni teruk sikit. Dia rotate. Bila dia sampai balik kat line 200 cm ni, kamu kira 1. Faham? Lepas tu kira sampai 10 kali. Jadi kali yang ni time cikgu 14.6. 14.6. Macam kamu tengok pandu lah, sama lah. Maknanya kita punya point untuk kira tu bila dia sampai balik line 200 ni. Okay. Jadi 14.6. Tadi berapa? 20.1. Jadi Anik betul, dia berkurang. Kenapa dia berkurang? Sebab laju dia bertambah kan. Jadi yang ni 14.6. Yep. Bila kita cari tempoh dia jadi berapa? 1.46. Kita kena bagi 10. Alright, kirakan untuk cikgu berapa V dia yang baru ni untuk kita punya M0.1 ni. Pakai formula tadi. 2 pi R per T. Yang berubahnya hanya T ni kan. 2 pi R tu tetap sama. 2 darab pi darab 2. Bahagi dengan 1.46. Dapat berapa? 8.6. 8.6. 8.61. 1 betul. 8.61. 8.61. 8.61. Okay, kuasa 2 kan? Kuasa 2 kan 8.61 74.13. 74.13. Okey, mari kita cari dia punya F memusat dia. Carikan untuk cikgu F memusat 74.13 darab dengan jisim penyumbat tu. Ingat jisim penyumbat tu yang 0.025.
jarak dengan jisim penyumbat bahagi dengan radius dia. Kosong 0.9. 0.9. Ambil dua tempat perpuluhan juga 0. berapa? 0.93. 0.93. Okey, sekarang ni kita cari pula kita punya pemberat tu kan. Pemberat kita punya berat F dia. Jadi kita ambil 981 ni darab dengan 0.1 dapat berapa? 68. 0.98. Ya. Yes. Jadi yang ni lari banyak. Mungkin sebab cikgu picit tadi tak cukup cepat. Lagipun kamu punya eksperimen tu dia ada satu titik puluhan ni kan. Jadi kalau dia lari banyak tu maknanya kita careless sikit lah kat sini. Jadi macam mana kamu nak kurangkan careless kamu? Apa cara nak kurangkan careless? Buat banyak kali. Ulang 2 kali lepas Kali, ulang 2 kali. Kalau kamu rajin kamu ulang lah. Alright, jadi kalau lepas ni cikgu nak kamu habiskan yang ni, maknanya kamu ubah ni, lepas tu cari lagi masa dia. Hari ni cikgu tak siapkan untuk kamu. Sebab kita ada banyak lagi nak belajar kat bawah ni. Lepas kamu dah plot graph tu, kamu kena tulis kesimpulan. Kesimpulan kita tulis apa selalunya dalam eksperimen? Semakin. Semakin dan kita tulis hubungan graf ni kan. Kalau dia lalu asalan, hubungan dia apa? Hubungan dia. Kalau ada graf yang cikgu tunjuk ni, hubungan dia apa? B kuasa 2 terus berkadar langsung ataupun berkadar terus. Berkadar langsung. Jadi kalau dah ada graf, hubungan dia kamu tulis dalam bentuk berkadar-berkadar. Faham? Jadi yang ni patutnya kamu dapat berkadar langsung. Tadi cikgu dah try dah. Memang kita dapat berkadar langsung. Jadi cikgu nak kamu plot graf tu, lepas tu kamu tulis kesimpulan. Hipotesis diterima. Bandingkan nilai F memusat dengan FG ni, jawapan dia apa? F memusat. Okey. F memusat. F memusat tu sama dengan FG ni kan, F gravity ni kan. Sebab F memusat tu datang daripada F gravity. Okey. Jadi apa yang dapat ni, nanti kamu siapkan. Kalau kamu tak nanti kamu beritahu cikgu. Okey, jadi next part kita nak tengok pula apakah hubungan antara daya memusat tu dengan radius dia. Jadi kalau formula macam ni, apa hubungan F dengan R? Ni dah cikgu dah tulis dekat bawah ni. Apa hubungan F dengan R? Semakin kecil. Semakin kecil R, semakin kecil R, semakin tambah semakin besar F. Semakin besar. Jadi hubungan ni berkadar songsang lah kita kata. Jadi semakin kecil R, semakin besar F. Jadi dia sama dengan formula graviti semesta tu kan. Jadi yang ni sebenarnya FG kamu tadi. Cuma bila dekat bumi, FG tu sama dengan mg. Kan yang kita dah belajar minggu lepas kan. Jadi dia kata kat sini semakin kecil R, semakin besar FG. Sama juga. Maknanya kalau yang ni makin kecil, daya memusat kamu makin besar. Jadi macam mana kita nak relatekan dia dengan planet kita yang mengorbit bumi kita. Jadi, kalau kita ada satellite yang kita nak launchkan, hari tu yang cikgu dah ajar tu kan, yang Newton punya cannon tu kan. Kamu kena, kalau dia berada lagi dekat dengan bumi, dia akan dikenakan daya yang lebih kuat. Jadi dia kena bergerak dengan laju linear yang lebih besar untuk membolehkan dia orbit bumi. Kalau dia punya laju tak betul, dia akan sama ada jatuh kepada bumi ataupun dia terkeluar daripada orbit dia kan. Jadi kalau kata daya memusat ni dia berkaitan, kamu boleh link dia dengan kamu punya orbit. Mengapa kita punya satellite ni boleh orbit bumi ataupun kenapa bulan boleh orbit bumi. Jadi jika satelit tu berada pada jarak lebih dekat dengan permukaan bumi, daya memusat yang bertindak ke atas ni lebih besar. Jadi kalau kita nak launch dia supaya dia pusing juga bumi, kita kena launch dia dengan laju linear yang lebih tinggi. Okay, satu persoalan untuk kamu. Kamu rasa V dengan R ni ada sangkut paut tak? Ada? Ada. Apa jadi bila R ni kecil? Apa jadi kat V ni? Kamu pernah pusing benda tak? Apa jadi bila radius dia kecil banding dengan radius dia besar? Bertambah. Hal laju dia akan bertambah. Tambah. Semakin dekat objek tu dengan pusat
bumi tu, semakin laju dia punya putaran. Faham? Jadi kalau kata kamu buat eksperimen ni yang sebenarnya, dia akan suruh kamu tarik tali tu supaya dia jadi pendek kan. Bila dia stabil kamu jadi pendek, kamu akan dapati kamu punya V tu bertambah masa radius dia kecil. Tapi bila kamu panjangkan tali tu, kamu dapati dia pusing dengan hal laju yang lebih rendah. Sama juga dengan planet kamu lah. Siapa yang dia punya orbit tu lagi kecil, sebenarnya dia gerak lagi laju. Siapa yang orbit dia lagi besar, dia gerak lagi perlahan. Okay. Jadi kita nak buat sedikit kira-kira kat bawah ni. Okay, kamu diharap bersedia sebab kira-kira ni pakai formula ni. Alright, jadi kalau kita kata dua orang ni sama kan, kita boleh cari hal laju ni. Ini cikgu nak suruh kamu cari hari ni. Jika sebuah objek dilancarkan dari permukaan bumi, berapakah hal laju linear yang perlu dicapai untuk membolehkan dia mengelilingi bumi? Jadi kalau kita nak objek tu mengorbit bumi, berapa hal laju yang kita perlu hantar dia? Faham tak? Jadi macam mana kita nak dapat daripada formula ni? Hal laju linear tu datang daripada V ni kan? Jadi hari ni kita nak linkkan formula ni dengan formula ni supaya kamu boleh jawab soalan ni. Okay, jadi kita tahu yang F memusat ni sama dengan FG kita. Okay, jadi ni kita nak cari berapa hal laju linear dia dicapai untuk bolehkan dia mengelilingi bumi. Dia mesti link dengan jisim bumi. Okay. Jadi yang ni formula dia MV kuasa 2 over R kan. Yang belah kanan ni formula dia G M1 M2 bagi dengan R kuasa 2. Jadi kalau berkaitan dengan bumi, M1 ke M2 bumi selalu kita ambil? M1. M1 ni bumi. Jadi kita boleh tukar simbol. Simbol bumi M besar kan. Jadi M2 ni sama tak dengan M belah sana? Sama. Jadi kita boleh tukar simbol ni jadi M juga. Jadi cikgu ubah dia supaya nampak sama. Jadi MV kuasa 2 over R sama dengan GM M over R kuasa 2. Okay, sebab kiri dan kanan ni ada benda yang sama, boleh tak kita potong dia? Boleh. M potong. Boleh. Jadi maksudnya apa? Kalau kata satelit kamu tu besar ke kecil tak penting. Asalkan hal laju dia tepat, kamu boleh lancarkan di dalam orbit. Faham? Jadi sebab tu kita dah potong M dia jadi apa? V kuasa 2 over R sama dengan GM M per R. GM R kuasa 2. Ini sebab objek ni tengah orbit pada permukaan bumi. Jadi R kamu ni apa? R kamu ni sama dengan apa? Radius bumi. Boleh? Sebab kan kita cakap hari tu kalau kata dia berada pada permukaan bumi, kita akan ambil R dia sebagai radius bumi. Yang ni tak siap lagi, kita nak V duduk sorang-sorang kan, kita pindahkan R ni. Apa jadi kat equation ni lepas kita pindahkan R ni? Apa jadi kat R tersebut ni? Dia berkurang ke dia bertambah? Kuasa dia berkurang ke bertambah? Bertambah. Ya ke? Potong. Ni darab kan? Darab maknanya R ni duduk atas kan? Ni apa jadi dengan ni? Potong. Jadi Potong. Jadi R dia tinggal R saja. Di V kuasa 2 sama dengan GM over R. Oleh itu V sama dengan apa? Punca GM over R. Okay. Jadi yang ni formula. Lepas ni kita boleh guna formula ni. Untuk soalan ni kita boleh isikan kita punya pemala ni. Alright, jadi yang ni maksudnya kalau kita nak satu objek tu mengelilingi bumi, kita punya hal laju linear tu kita kena cari dia datang daripada punca kuasa 2 G darab dengan mass planet tu. Kalau kat sini kes dia bumi kan, bahagi dengan radius antara dua objek tu. Alright, jadi G berapa hari tu? Berapa nilai G? Ni, 6.61. Kan? Yang ni G besar ni. 6.67. 6.6 darab. 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 kan? Alright, jadi M berapa? Ni M apa tadi? M bumi kan? Berapa M bumi? Ni, 6 darab 10 kuasa 24. 10 kuasa 24. Okay, berapa radius bumi? R ni?
Berapa je jari bumi? Satu boleh. Siapa ada maklumat? Yang ni Satu kamu je tengok dia. nota kamu yang sebelum ni. Berapa je jari bumi? Sejari bumi. 6.4 darat. 6.37. Betul. 6.37 darat 10 kuasa 6. 6. Betul? Pandai. Okey. 6.37 darab 10 kuasa 206. 6. Alright, jadi kita dah ada dah semua pembalar. Jadi kita boleh cari soalan ni nak tu. Kita nak hal laju linear yang perlu dicapai untuk berikan suatu objek mengelilingi bumi. Jadi kamu masukkan semua tu dalam formula tu. V sama dengan punca 6.67 darab 10 kuasa 10 kuasa negatif 11 ni. Darab dengan M dia. Kamu calculatekan dapat berapa? 10 kuasa 24 bagi dengan R dia 6.37 darab 10 kuasa 6. Picit kalkulator elok-elok. Last kali kamu punca kuasakan. Jadi maknanya buat dulu dalam-dalam tu, lepas tu baru punca kuasakan. Dengan 6.67 eksponen 11. 6.67 eksponen negatif 11 darab 6 eksponen 24 bagi 6.57 eksponen 6. Last kali punca kuasa kan? Berapa dapat? Besar kan? 7,926.27. Ya, cikgu dapat lain sikit. 7,804. Sekali. Terus lagi. Siapa dapat macam cikgu? 7,000 lebih lah. Maknanya kalau satelit kamu nak putar dekat dengan permukaan bumi, dia kena pada hal laju 7,000 lebih. 7,000 berapa? Berapa? 60,000. Betul tak? 7,800 ke yang 7,804. 0.69. Betul lah? Meter per saat. Maksudnya dalam satu saat dia kena pergi 7,804 meter. Baru dia boleh orbit bumi. Kalau tidak, dia ditarik balik kepada bumi. Dia jatuh lah. Okay. Faham ke takat ni? Boleh ke? Jadi kalau kamu confused, cikgu rasa elok kamu tengok video Putri lah. Sebab cikgu ajar Putri tadi macam clear lagi. Okay, tak apa. Okay, mari kita try buat soalan. Okay, jadi soalan-soalan ni kamu kena list dulu formula yang kita dah ada hari ni. Berapa banyak formula yang kamu dah ada? Start dengan yang paling first. Apa paling first? Untuk tajuk ni formula apa yang first kali kamu ada? First. FG kan? FG sama dengan M1 G darab dengan M1 M2 bagi dengan R kuasa 2. Bagi R. Jadi ini formula pertama kamu. Jadi hari ni kita dah belajar F memusat kamu. F sama dengan MV kuasa 2 over R kan? Okay, jadi ni formula kedua kamu. Formula tadi V sama dengan apa? Punca kuasa G darab dengan M per bagi R. per R. Okay, satu lagi formula V yang tadi kamu guna berkaitan dengan bulatan tu. V sama dengan apa? 2 pi R. 2 pi R. R Bagi masa. Bagi dengan tempoh dia. Alright, jadi mungkin kamu kena guna mana-mana satu daripada 4 formula ni untuk kamu selesaikan soalan-soalan
tepat ni ya. Alright. Mari kita tengok soalan pertama ni. Bumi mengelilingi matahari dengan kelajuan 107,226 km per jam dan purata jejari bulatan ialah 1.5 darab 10 kuasa 11 meter. Hitungkan jisim matahari. Yang ni dia nak jisim matahari. Yang ni bumi mengelilingi matahari kan? Yang ni matahari, yang ni bumi. Alright. Okay. Jadi dia bagi kamu kelajuan tu. Jadi kelajuan ni kamu punya V orbit tadi kan? V linear kamu. 107,226 km per jam. Berapa tu dalam meter per saat? Saya nak tukar. Tu V kamu. Saya nak tukar kilometer per jam jadi meter per saat. Dah bagi. Darab. Bagi berapa? First kali 1,000. bukan. Yang ni kena tukar jadi meter tu kan? Kamu kena darab dengan Meter. atas tu tengah tukar dari kilometer kepada meter. Maknanya kamu kena darab dia dengan 10 kuasa 10 kuasa berapa kilo? Cepat. Kilometer ke meter. Saya nak tukar. Darab berapa? 1,000. Darab 1,000. Jadi darab 1,000 mari kita tambah 3 kosong ni kan. Okey. Kalau jam tukar jadi saat. Maknanya bawah ni apa? Saya nak tukar jam saat. Dibagi berapa? 3,600. Betul? Okey, kira. Ni cara dia. Kamu kena tukar dia jadi meter per saat. Atas kena darab 1,000, bawah kena bagi dengan 3,600. Dapat berapa? 29,000. Dapat berapa? 385. 20? 9,000. 29,000. 785. 785. Betul? Cikgu tulis tu? 29785. 29785. 85. Meter per saat. Alright. Balik pada soalan dia. Macam mana kamu nak dapat jisim matahari? Formula mana kamu nak guna? Formula mana yang ada jisim matahari? Yang berkaitan dengan hal laju. FG. Yang ni tak ada hal laju. FG. Pakai ni. Pakai yang lain. MV. Ya, silap. Kalau kamu pakai yang ni jisim bumi ke jisim matahari? Jisim bumi. Bumi. Kita Jisim nak jisim bumi. siapa? Yang ni M besar Matahari. jisim siapa? Bumi. Matahari. Tadi kan kita kira planet tu. Tadi kita kira planet. Tadi kita kira satelit kan? M ni Ya. kita masuk jisim bumi kan? Kamu kena ingat kalau kita tulis M besar tu maksudnya dia merujuk kepada yang center tu. Faham? Jadi untuk formula ni, M ni jisim sebarang planet. Tapi kalau yang M ni, yang ni jisim satelit kamu. Faham tak? Formula ni berbeza sebab yang ni kan cikgu masa awal-awal tu cikgu kata yang ni jisim orang benda yang orbit tu kan. Tapi yang ni jisim planet tu. Jadi kamu nak cari jisim matahari, kamu kena guna formula yang ni. Lain lah M ni dengan M ni. Okay, cuba kamu try kira. V sama dengan punca. Ada siapa tidur ke? Tak. Tak ada Kita ke? dengar macam ada bunyi berdengkur. Okay. Alright. Awal betul tu. Ni macam mana kalau kamu nak kira M ni, kamu nak rotate dulu tak equation ni supaya M tu duduk depan? Perlu. Rotate dulu nah. Jadi kita baling-balik kuasa 2 ni belah sana, dia jadi V kuasa 2. Jadi lepas tu kita buang R ni balik, dia ni atas kan? Jadi V kuasa 2R
Over apa? Sama dengan M. G. Over G. Okey, kira kan patut kamu dapat nilai ni matahari punya jisim. Jawapan dia dah ada kat bawah ni. Buat je lengkung. Saya kata tu. Dia. Saya tengok siapa. Ni ba. Anik. Aduh. Anik ah? Tak ada. Kamu sesama ke? Cikgu dengar kamu macam dengar. Alright. Oh. Kenal. Selesaikan soalan ni. V kuasa 2 darab R per G. Apa tadi dia bagi kamu maklumat? V dah ada kan? V kamu kena guna yang ni 29,785 darab dengan kuasa 2 kan? Darab dengan R dia. R tu maknanya jejari antara matahari tu dengan bumi tu. Maknanya dia bagi kamu daripada center. Ini R. Dia bagi kamu 1.5. 1.5 darab 10 kuasa 11. Ni. Jejari bulatan yang ni. Yang ni maknanya dia bagi kamu jarak antara matahari dan bumi tu. 29,785 kuasa 2 darab dengan 1.5 10 kuasa 11 bagi dengan 6.67 darab 10 kuasa 11 tu. 6.67. Dapat. Dapat jawapan ni kan? Sama. Okey, pandai. Jadi faham lah. Jadi equation ni sebenarnya memang semua ada M. Tapi M dia tak sama semua. Kamu kena ingat satu tu ada 10 minit lagi. Kita habiskan takat habis meeting ni je no? Jadi siapa punya phone? Okey. Jadi satu tu kamu kena ingat orang yang orbit. Jadi kalau formula ni, yang ni orang yang mengorbit satelit kamu. Atau sekarang ni bumi lah. Jadi kalau kata dia set jisim bumi, bolehlah kamu pakai formula ni. Tapi kalau dia suruh cari yang planet tu, yang dari gravity dia yang menyebabkan V tu kan, pakai formula ini, M dia berbeza. Okay, mari kita try buat lagi beberapa soalan. Okay, hitungkan jisim bumi. Jisim bulan ialah 7.35 darab 10 kuasa 22 dan bulan mengelilingi bumi. Jadi sekarang ni bulan yang mengelilingi bumi. Jadi bulan tu satelit kita. Okay. Boleh pakai formula sama tak? Untuk kes yang ni, hitungkan jisim bumi, bulan ialah 7.35 dan bulan mengelilingi bumi dengan kelajuan 1 km per saat. Jadi dia bagi kamu V. Cuma dia bagi dalam kilometer per saat. Unik betul dia punya. Unik dia kan. Kena tukar jadi meter per saat ni. Boleh ke tak pakai formula tadi untuk kes yang ni? Sama ke tidak? Sama situasi dia sebab sekarang ni dia nak jisim bumi. Tadi pun sama kan? Sebab bumi tu duduk tengah-tengah. Yang pusing keliling dia satelit tu adalah bulan. Jadi kita boleh pakai formula V tadi. Cuma kita kena guna dalam unit SI. Berapa 1 km per saat ni dalam meter per saat? Tukar yang atas ni. 1 km 1,000. Okay. 1,000 meter per saat. Kamu percaya ke bulan tengah rotate dengan 1,000 meter per saat sekarang? Percaya tak? Percayalah, betul ni. Memang laju. Tapi nampak perlahan. Macam kapal terbang dia terbang laju. Tapi kamu nampak dia perlahan sebab daripada pandangan kamu. Faham? Jadi betul lah.
Dia tak ikut situasi kamu. Kalau kamu ada kat bulan tu, kamu rasalah kot bulan tu pusing laju. Tapi sebab kamu daripada bumi tu tengah rotate juga, kamu tak nampak putaran bulan tu. Okay, jadi kita nak cari bumi ni kan. Jisim bumi pakai formula tadi yang kita dah terbalik kan. Kita boleh pakai formula yang ni kan. Sebab dia nak jisim juga kan. Jadi pakai formula tadi. M sama dengan B kuasa 2 R over G. Okay, cuba kamu cari sekarang apa jisim bumi. Patut kamu tahu lah jisim bumi. Jisim bumi patut dapat dalam 10 kuasa 24. Kira kan dapat berapa? 24. 1000. 1000 tu kena kuasa 2. Ingat lah. R dia berapa? 8. Ni 3.8. Jadi yang dia bagi ni jari bulan ni adalah daripada pusat bumi ke pusat bulan lah. 3.8 darab 10 kuasa 8. Bahagi 6.67. 11. Aduh, jatuh. Siapa pula buka lagu tu? Dapat tak? Dia patut dapat jawapan macam kat bawah tu. 5.7 darab 10 kuasa 24. Bahagi 6.7 sebenarnya. Dapat lah? Dapat? Dapat. Siapa tak dapat? Siapa tak buat calculator balik rumah sekarang ni memang malang kan? Okay, KG. Okay. Jadi ada berapa minit lagi? 5 minit lagi. Okay, mari kita try soalan ni. Bumi mengelilingi matahari dengan hal laju mala. Hitungkan hal laju bumi. Soalan ni macam pendek tapi punya susah yang nak jawab kan. Jadi hitungkan hal laju bumi. Formula apa kamu rasa kita boleh guna untuk cari hal laju bumi? Jadi bumi mengelilingi matahari. Jadi kita nak B ni. Kita ada maklumat apa kamu tengok? Kita ada jisim bumi. Jadi dia bagi jisim ni. Lepas tu dia bagi pemala kegravitian. Lepas tu dia bagi kamu maklumat tempoh. Jadi kalau dia bagi maklumat ni mungkin kena guna maklumat tempoh peredaran. Jadi kita boleh tak pakai formula tadi untuk jawab soalan ni? Tak. Tak, sebab apa? Memang betul. Tak, sebab apa? Tak ada apa? Tak ada jisim matahari. Betul? Jisim matahari. Jadi kalau kita nak pakai formula tadi, M besar ni kan, dia kena duduk center kan. Jadi kalau untuk kes yang ni, kita perlu ada jisim matahari kalau kita nak guna formula tu. Jadi kita tak boleh guna formula tu. Ada tak formula lain yang kamu boleh guna untuk cari V yang berkaitan dengan tempoh peredaran dia? 2 pi R. 2 pi R bahagi dengan? Bahagi dengan T. Okay. Tak tahu. Jadi T ni tempoh, ni kamu tahu lah kan tempoh peredaran bumi mengelilingi matahari 365 hari. Tapi yang tu dalam hari, macam nak tukar dia jadi saat? Bagi sehari 24. Bukan bagi, kita darab. Jadi 365 darab 24. Kita dapat berapa? Kita dapat apa tu? Dapat berapa jam kan? Dapat berapa jam dalam setahun. Lepas tu kita nak berapa minit, kita kena darab apa? Darab 60. Darab 60. Kalau kita nak berapa saat, lepas tu kita darab apa? 60. Okay, jadi kalau kamu nak dalam saat, kamu kena kira semua ni. Berapa saat tu? Dalam setahun. 315. 31 juta. Besar 31 kan? juta
536,000. Ada 30. Yep. Oh, okey. Okey, jadi yang ni time kamu. Jadi kita masukkan dalam formula ni 2 pi r. 2 pi r. R kamu dia bagi kan? Ada 1.5 darab 10 kuasa 11. Jadi kira kan? Betul tak V dia 29,885.77. R. Ni R dia 1.5 darab 10 kuasa 11. Satu. Woi. Dia betul. 36,000. Ada seminit lagi. Kamu nak sambung tak satu kali lagi? Boleh? Boleh ah? Ada satu lagi soalan kat bawah tu cikgu nak jawab dengan kamu. Sekejap lagi kamu kod baru. Dapat tak jawapan dia? Dapat. Jadi bumi ni tengah pusing matahari dengan hal laju 29,885.77. Punya cukup laju. Tapi kita tak rasa sebab graviti ni memegang kamu. Okey. Ada kurang daripada 1 minit. Kita baca soalan ni dulu. Sekejap kita jawab. Okey. Tempoh peredaran bulan mengelilingi bumi. Ni ada 2 soalan tau. Ni asing. Tempoh peredaran bulan mengelilingi bumi ialah dia bagi kamu tempoh. Lepas tu dia bagi kamu jejari kan. Tapi dia nak jisim bumi. Macam mana nak jawab tu? Siapa ada idea? Kalau kita nak jisim bumi, yang ni bulan beredar keliling bumi kan? Jadi kalau kata jisim bumi, kita ada formula F. Yang ni ada jisim bumi kan formula ni.